Salam sejahtera semua, kami daripada kumpulan 9 akan membentangkan topik yang ke-9, yaitu pengajaran pendidikan Islam dan moral untuk kanak-kanak. Berikut merupakan ahli kumpulan 9, yaitu saya sendiri, Nur Belen Petrus, Nur Liana, Nur Amira Syafika, dan juga Nadia Fitri. Dalam topik ini kami akan membahas 3 perkara, yaitu pengurusan kelas, strategi pengajaran, dan juga penggunaan bahan bantu mengajar. Perkara yang pertama adalah pengurusan kelas. Terdapat 5 poin dalam bahagian ini, yaitu merancang kurikulum dengan betul, membina persekitaran kelas yang positif dan selamat, ketiga, menggunakan kaidah pengajaran yang menarik, keempat, penggunaan bahan bantu mengajar yang sesuai, dan juga membina hubungan baik dengan kanak-kanak. Yang pertama adalah merancang kurikulum dengan betul. Dalam hal ini, guru perlu merancang pengajaran dan juga pembelajaran pendidikan Islam dan juga moral yang jelas serta dapat mencapai objektif pembelajaran. Sebagai contohnya, guru menggunakan strategi pengajaran yang pelbagai, seperti belajar melalui bermain. Ini akan dapat menyebabkan kanak-kanak itu berminat untuk belajar tentang suatu nilai dan juga ajaran agama. Untuk strategi pengajaran ini akan diterangkan lebih dalam lagi oleh ahli kumpulan saya yang lain. Yang kedua adalah membina persekitaran kelas yang positif dan juga selamat. Dalam hal ini, guru perlu memastikan keadaan kelas adalah selamat dan menyenangkan agar selesa untuk anak-anak belajar. Sebagai contohnya, guru memastikan susunan meja kursi selamat dan terdapat maklumat-maklumat berbentuk infografik berkaitan dengan agama ataupun nilai yang boleh dilihat dan dipelajari oleh kanak-kanak pada setiap hari. Dan ini menyebabkan kanak-kanak dapat mempelajari dengan mendalam tentang sesuatu nilai dan juga ajaran agama. Ketiga adalah menggunakan kaidah pengajaran yang menarik. Guru perlu menggunakan pelbagai kaidah untuk menyampaikan isi pembelajaran agama dan nilai dengan menarik dan juga mudah difahami. Contohnya, guru menggunakan kaidah bercerita menggunakan buku cerita, seperti apabila guru mengajar berkaitan dengan nilai kerajinan, guru boleh menggunakan cerita yang bertajuk Semut yang Rajin. Ini akan dapat memberikan gambaran yang lebih lagi kepada anak-anak. Keempat adalah penggunaan bahan bantu mengajar yang sesuai. Oleh itu, guru perlu menggunakan bahan bantu mengajar yang dapat menarik perhatian kanak-kanak untuk belajar berkaitan dengan nilai maupun ajaran agama. Contohnya, guru membina satu bahan bantu mengajar seperti kotak nilai dan juga agama. Dalam permainan ini, guru memasang satu lagu dan meminta kanak-kanak untuk menggerakkan kotak nilai dan agama tersebut dalam bulatan. Apabila guru memberhentikan lagu, guru meminta kanak-kanak yang terakhir memegang kotak tersebut untuk membuka dan mengambil satu nilai maupun gambar yang terdapat dalam kotak tersebut untuk bercerita ataupun berkongsi berkaitan dengan kertas yang diperolehi. Ini akan dapat menarik minat kanak-kanak untuk belajar lebih dalam lagi berkaitan dengan nilai maupun ajaran dan mendapat gambaran yang lebih dalam lagi. Topik ini akan diterangkan lebih dalam lagi oleh rekan saya dalam topik penggunaan bahan bantu mengajar. Yang terakhir adalah membina hubungan baik dengan kanak-kanak. Oleh itu, guru perlu membina hubungan yang baik dengan kanak-kanak dan menggunakan perkataan yang positif dan juga sopan ketika berkomunikasi setiap hari di sekolah. Contohnya, guru menyambut kanak-kanak dengan mengucapkan selamat pagi, ataupun bagi yang beragama Islam mengucapkan Assalamualaikum. Ini akan dapat mengajar anak-anak untuk menghormati, dan juga ini dapat mengajarkan anak-anak lebih dalam lagi berkaitan dengan nilai maupun ajaran agama.
Terdapat beberapa strategi pengajaran yang dapat dilaksanakan oleh guru, iaitu kaedah bercerita, kaedah lakonan, belajar melalui bermain, pendekatan berpusaka murid dan juga pendekatan bertema. Baiklah, strategi pengajaran pendidikan Islam dan moral untuk kanak-kanak yang pertama ialah dengan menggunakan kaedah bercerita. Guru pendidikan Islam bolehlah bercerita tentang kejadian alam dan makhluk Allah seperti kisah-kisah Nabi dan peristiwa-peristiwa yang berkaitan tentang Islam. Selain itu, guru pendidikan Islam juga bolehlah bersoal jawab tentang pencipta bagi makhluk, haiwan dan tumbuhan bersama pelajar. Dengan kaedah bercerita ini sekaligus dapat meningkatkan kefahaman pelajar tentang Islam. Baiklah, bagi pendidikan moral juga boleh menggunakan teknik bercerita ini dengan menceritakan nilai-nilai moral yang terdapat dalam cerita-cerita hikayat dan sebagainya. Contohnya, hikayat pelanduk jenaka, sang pengembala kambing dan sebagainya. Dengan ini, dapat meningkatkan pengetahuan pelajar sekaligus menerapkan nilai-nilai murni dalam diri pelajar. Seterusnya, strategi pengajaran yang kedua ialah menggunakan kaedah lakonan. Kaedah lakonan ini terdapat dua cara, iaitu lakonan tanpa skrip dan berskrip. Dalam pendidikan Islam, terdapat beberapa lakonan yang dapat dijalankan yang berkait rapat dengan ajaran Islam. Contohnya, cara berwuduk dan solat dengan betul, lakonan cara menghormati Al-Quran dan juga lakonan tentang adab-adab dalam Islam. Seterusnya, dalam pendidikan moral pula, terdapat banyak aktiviti lakonan yang boleh dilakukan untuk menyampaikan nilai moral kepada kanak-kanak. Contohnya dengan melakukan sesuatu situasi menggunakan bahasa yang sopan dan baik. Selain itu, melakukan semula watak dalam cerita seperti cerita si Tanggang yang membawa watak anak derhaka yang dapat memberikan pengajaran kepada pelajar tentang keinsafan dan tidak derhaka kepada ibu bapa. Strategi pengajaran yang seterusnya adalah belajar melalui bermain. Belajar melalui bermain adalah satu strategi di mana kanak-kanak belajar dalam suasana yang bebas, selamat dan menggembirakan. Melalui strategi ini, pembelajaran akan menjadi lebih bermakna kerana wujudnya minat dan dorongan dalam diri kanak-kanak untuk mempelajari isi pembelajaran. Melalui strategi ini juga, guru perlu menyediakan bahan pembelajaran dan memberikan arahan yang jelas sebelum memulakan sesi pembelajaran. Hal ini dapat membantu guru agar sesi pembelajaran dapat dijalankan dengan lebih teratur. Bukan itu sahaja, dengan bahan pembelajaran yang mencukupi juga dapat meningkatkan perkembangan dan juga kemahiran dalam diri kanak-kanak dengan melaksanakan aktiviti hands-on yang secara langsung melibatkan fizikal kanak-kanak. Contoh aktiviti yang boleh dilaksanakan melalui strategi ini bagi mata pelajaran pendidikan Islam adalah bermain puzzle dalam melengkapkan rukun Islam mengikut susunan yang betul. Aktiviti ini boleh dilakukan sama ada dalam bentuk kumpulan ataupun secara individu. Manakala bagi mata pelajaran pendidikan moral pula, guru boleh melaksanakan aktiviti bermain kotak beracun dalam membezakan tingkah laku baik dan juga tingkah laku buruk dalam kehidupan berdasarkan gambar. Strategi pendekatan berpusatkan murid adalah menggalakkan kanak-kanak melibatkan diri secara aktif dalam sesi pembelajaran. Ini bermaksud bahawa kanak-kanak tidak terlalu bergantung kepada arahan guru semata-mata dalam proses pembelajaran. Kanak-kanak akan bergerak mengikut panduan dan nasihat yang diberikan oleh guru. Dalam strategi ini, tugas guru adalah sebagai pemudacara atau pembimbing yang membantu kanak-kanak menjalankan aktiviti pembelajaran. Melalui strategi ini, komunikasi dan interaksi di antara guru dan murid adalah secara dua hala. Guru boleh melaksanakan aktiviti simulasi bersama kanak-kanak di mana kanak-kanak mendemonstrasi cara berwuduk dengan bimbingan guru bagi mata pelajaran pendidikan Islam. Bagi mata pelajaran pendidikan moral, guru boleh melaksanakan teknik sumbang saran terhadap kanak-kanak iaitu guru bersoal jawab dengan kanak-kanak tentang amalan sikap bertanggungjawab yang boleh dipraktikkan dalam kehidupan seharian.
Yang terakhir adalah pendekatan bertema. Pendekatan bertema adalah pengurusan kurikulum dan pembelajaran melalui satu tema atau topik yang dipilih bersesuaian dengan situasi, masa atau peristiwa. Tema yang dipilih perlulah bersesuaian dengan keadaan, situasi dan peristiwa yang berlaku pada masa kini. Secara tidak langsung, ia dapat memudahkan kanak-kanak untuk mengaitkan apa yang diajar dengan situasi yang sebenar. Bagi melaksanakan strategi pendekatan bertema ini, perlulah bersesuaian dengan berkaitan dengan pengalaman dari kehidupan kanak-kanak. Contoh aktiviti yang boleh dilaksanakan dalam mata pelajaran pendidikan Islam bagi pendekatan bertema ini ialah guru boleh melakukan aktiviti menonton video kisah kehidupan Nabi Muhammad sempena Hari Maulidur Rasul. Bagi aktiviti untuk pendidikan moral pula, guru boleh melaksanakan aktiviti gotong royong di sekolah bagi menerapkan sikap kerjasama dalam diri kanak-kanak dan secara tidak langsung dapat menyemai sikap sayang akan alam sekitar. Bahan bantu mengajar adalah segala kelengkapan yang digunakan oleh guru untuk membantunya dalam menyampaikan pengajaran. Ia boleh dilihat, didengar, dibaca, dikisahkan, dirasai, dihidu, digunakan dan sebagainya. Penggunaan bahan bantu mengajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran adalah amat penting bagi guru memastikan penyampaian maklumat yang berkaitan dengan mata pelajaran pendidikan Islam dan moral adalah lebih jelas dan sistematik serta dapat diikuti oleh pelajar dengan lebih baik. Terdapat 3 kategori bahan bantu mengajar, iaitu yang pertama bahan bantu mengajar bukan elektronik, yang kedua bahan bantu mengajar elektronik, dan yang ketiga bahan bantu mengajar bercorak pengalaman dan bahan sebenar. Bahan bantu mengajar bukan elektronik merupakan bahan yang masih menggunakan papan tulis. Yang pertama adalah penggunaan model. Model terbahagi kepada 3, iaitu model berskala. Model ini berubah mengikut skala kecil atau besar daripada bahan sebenar. Yang kedua adalah model potongan. Model ini terdiri daripada keratan. Yang ketiga adalah model imajinasi, iaitu gambaran bahan sebenar yang diperbuat daripada kertas dan relief dan sebagainya. Seterusnya ialah penggunaan bahan konkret seperti papet. Papet digunakan dalam pengajaran secara bercerita atau berdialog. Selain itu, kita juga boleh menggunakan kad imasan atau kad cantuman yang merupakan kata-kata atau rangkai kata serta gambar raja. Seterusnya ialah bahan bantu mengajar elektronik. Bahan bantu mengajar elektronik merupakan bahan bantu mengajar yang menggunakan teknologi elektronik seperti penggunaan rakaman. Contohnya, menggunakan video animasi, menggunakan filem tayangan, dan menggunakan overhead projector semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. Akhir sekali ialah bahan bercorak pengalaman dan bahan sebenar. Bahan bercorak pengalaman dan bahan sebenar dapat mengekalkan keberkesanan pengetahuan dan pengalaman kerana melibatkan kanak-kanak secara langsung seperti lakonan, pantomim, lawatan, projek pameran dan sebagainya. Seterusnya ialah penggunaan bahan semula jadi seperti daun, pokok dan tanah.